Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran matematik hari ini kita akan belajar semula berkaitan dengan putaran. Okey. Okey, cikgu akan bincangkan contoh 20. Okey, tengok soalan ni. Tentukan objek bagi titik Q prime apabila diputarkan 180 darjah ikut arah jam pada titik M. Jadi langkah pertama untuk kita selesaikannya, kita kena lukis garisan yang menyambungkan titik M dan titik Q prime. Okey, serta panjangkan dengan jarak yang sama dengan MQ prime di arah yang bertentangan. Okey, seperti rajah ini. Ini bila kamu dah sambungkan, kemudian kamu panjangkan garisan ini. Okey, dan pastikan jarak antara M ke Q prime sama dengan jarak M ke hujung garisan ini. Dan pada hujung garisan ini kamu tandakan sebagai Q. Okey, itu kedudukan objek bagi titik Q prime. Dan pastikan kamu tandakan, ini tanda ni maksudnya jarak MQ prime sama dengan jarak MQ. Okey, alright. Tengok pula subtopik 11.4.4 iaitu penyelesaian masalah. Okey, tahukah anda sekiranya objek dan imej suatu putaran diberi pusat, sudut dan arah putaran dapat ditentukan dengan menggunakan kaedah pembinaan geometri. Okey. Okey, menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okey, kita tengok contoh 21. Okey, diberikan rajah ni. Okey, contoh 21 ni. Okey, A prime, B prime dan C prime ialah imej bagi segitiga ABC di bawah suatu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran itu. Okey, A, B, C ini adalah sebuah segitiga objek. Manakala imej dia adalah A prime, B prime, C prime. So, macam mana caranya? Okey, langkah pertama, sambungkan titik A ke titik A prime. Okey, ini titik A ni. Kamu gunakan pembaris, kamu sambungkan dengan titik A prime. Okey, kemudian bina pembahagi dua sama serenjang bagi tempering garis A prime. Kamu kena bina ini garisan yang dipanggil pembahagi dua sama serenjang bagi tempering garis A prime. Maksudnya garisan ini akan membahagi tempering garis A dan A prime kepada dua bahagian yang sama. Okey, macam mana cara kamu nak bina ni? Okey, kena gunakan alat jangka lukis. Okey, gunakan jangka lukis, buka jangka lukis kamu. Satu hujung jangka lukis tu kamu letak pada titik A, hujung yang ada jarum tu kamu letak pada titik A, dan satu lagi hujung jangka lukis yang ada pensel kamu letakkan pada titik A prime. Kemudian kamu buat satu lengkungan di atas. Okey, buat satu lengkungan di atas, kemudian kamu buat satu lengkungan di bawah. Okey, kemudian kamu tukar kedudukan jangka lukis itu. Kali ini hujung jangka lukis yang ada jarum kamu letak pada titik A prime, dan hujung jangka lukis yang ada pensel kamu letak pada titik A. Okey. Kamu jangan ubah bukaan jangka lukis itu. Okey. Selepas itu kamu buat satu lengkungan di atas hingga bersilang dengan lengkungan yang kamu dah buat tadi bahagian atas. Seperti inilah kamu akan dapat. Kemudian kamu buat satu lengkungan di bawah. Seperti ini. Lengkungan bawah ni dia akan bersilang dengan satu lagi lengkungan bawah yang kamu dah buat sebelum tadi. Okey, selepas itu gunakan pembaris, kamu sambungkan titik persilangan pada lengkungan atas dan juga lengkungan bawah. Kamu akan dapat satu garisan garis lurus dan ini dipanggil sebagai garis pembahagi dua sama serenjang bagi tempering garis A prime. Okey, alright.
Kemudian langkah kedua, ulangi langkah 1 bagi garis B, B prime atau C, C prime. Okey. Kamu kena ulang langkah yang sama tadi, langkah 1 ni. Kali ini kamu sambungkan titik B kepada B prime ataupun sambungkan titik C kepada C prime. Mana-mana satu. Dalam soalan ini dia disambungkan titik B dengan B prime. Okey, bila kamu dah sambungkan, kemudian guna kaedah yang sama, bina satu tempering garis yang memotong bina satu garis pembahagi dua sama serenjang yang memotong garisan tempering garis B, B prime. Seperti rajah ni. Macam mana nak bina? Sama macam tadi lah. Gunakan jangka lukis, letakkan satu hujung jangka lukis pada titik B dan satu hujung jangka lukis yang ada pensel kamu letak pada titik B prime. Kemudian kamu buat satu lengkungan di atas dan buat satu lengkungan di bawah. Selepas itu, kamu tukar kedudukan jangka lukis di mana kali ini hujung jangka lukis yang ada jarum kamu letak pada titik B prime, manakala hujung jangka lukis yang ada pensel kamu letak pada titik B. Kemudian kamu buat satu lengkungan di atas hingga dia bersilang dengan lengkungan yang kamu buat tadi. Kemudian kamu buat lengkungan di bawah hingga dia bersilang dengan lengkungan bawah yang kamu buat tadi. Jadi kamu akan dapat dua persilangan lengkungan. Ini lengkungan bawah, persilangan lengkungan bawah. Dan ini persilangan lengkungan atas. Ada dapat dua persilangan seperti ini, kamu gunakan pembaris, kamu sambungkan titik persilangan ini membentuk satu garis lurus. Okey. Dan kamu akan dapat garisan pembahagi dua sama serenjang yang memotong garisan tempering garis B, B prime. Dan apabila kamu sudah dapat dua garisan pembahagi dua sama serenjang, kamu akan dapat satu persilangan, satu titik persilangan antara dua garisan pembahagi dua sama serenjang. Iaitu yang ini yang satu dan yang ini yang kedua tadi. Yang ini yang pertama tadilah, ini yang pertama, yang ini yang kedua. Jadi kamu dapat persilangan di sini. Dan pada titik persilangan inilah yang dipanggil sebagai pusat putaran. Ini kamu labelkan sebagai pusat putaran. Okey. Ni. Jadi pusat putaran itu kamu tandakan sebagai titik D. D itu pusat putaran. Okey, selepas itu apa yang kamu kena buat? Okey, kita nak tahu pula sudut dia. Sudut putaran tu berapa darjah. Jadi nak tahu sudut putaran, okey, kamu gunakan pembaris, kamu sambungkan titik C dengan titik D. Okey, jadikan dia satu garis lurus. Kemudian kamu sambungkan titik C prime dengan titik D. Jadikan dia satu garis lurus. Okey, selepas itu gunakan protektor, kamu letakkan pada titik D dan kamu ukur sudut CDC prime. Ukur sudut CDC prime. Gunakan protektor. Bila kamu ukur sudut, kamu akan tengok sudut itu sama dengan nilai 90 darjah. Okey. Jadi, kamu dah tahu tadi pusat putaran iaitu pada titik D dan juga sudut putaran itu pada sudut 90 darjah. Sekarang kamu nak tahu arah putaran. Sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam. Jadi macam mana kita nak tahu? Tengok. Daripada titik C pergi kepada titik C prime. Okey, ini ya. C ke C prime. Tengok anak panah warna biru ni. Maksudnya dia bergerak, dia mesti bergerak mengikut arah jam. Tengok pergerakan dia ikut arah jam. Okey, jadi sebab itu arah putaran adalah arah mengikut arah jam. Jadi jawapannya, maka imej tersebut mengalami putaran pada sudut 90 darjah ikut arah jam pada pusat D. Pusat putaran dia D, titik D. Okey, jadi untuk pelajaran hari ini, okey, cikgu berhenti sampai di sini. Okey. Dan untuk latihan, cikgu nak kamu buat soalan ini ya. Okey, untuk latihan, cikgu nak kamu tengok soalan. Jom cuba 11.4. Okey, jom cuba 11.4. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan nombor 2 dan nombor 3. Okey, jawab soalan nombor 2 dan nombor 3. Okey, buat dalam buku latihan matematik kamu. Boleh guna
salah satu daripada 3 buku tu, buku Maths 1 atau Maths 2 atau Maths 3. Okey. Dan jangan lupa bila dah siap, tolong hantar ke cikgu melalui Telegram. Dan kalau kamu ada masalah nak buat latihan ini atau ada sesuatu perkara kamu tak faham dengan pelajaran hari ini, bolehlah tanya cikgu melalui Telegram. Okey, sekian saja kelas kita hari ini. Terima kasih.